إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahil qail Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah
dengan melaksanakan segala yang diperintahkannya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Hanya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang teguh dapat menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan di hari akhirat kelak. Mimbar Jumaat pada hari ini membicarakan khutbah yang bertajuk Islam menolak pluralisme agama. Bolehkah agaknya seseorang yang berakal sehat menerima bahawa semua agama adalah sama? Samakah agama wahyu dengan agama yang dicipta? Adakah sama agama penganutnya mengesahkan Allah dan mentaati suruhannya dengan agama yang penganutnya mensyirikkan Allah dan tidak menurut perintahnya? Muslimin yang berbahagia, di zaman kini ada usaha-usaha pihak tertentu untuk menyamaratakan semua agama. Usaha ini mendukung gagasan bahawa semua agama adalah sama dan benar. Ini bermaksud agama-agama selain daripada Islam juga adalah benar, walaupun agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Pemikiran sesak ini dikenali sebagai pluralisme agama. Pemikiran sebegini sudah tentu akan membawa keraguan kepada umat manusia, lebih-lebih lagi umat Islam. Jika semua agama adalah benar, sudah pasti kita boleh menganut mana-mana agama yang kita sukai kerana tujuannya adalah sama, yaitu mengabdikan diri kepada Tuhan yang sama, dan pengakhiran yang baik yakni syurga boleh dicapai menerusi mana-mana agama. Di negara kita ini khususnya, golongan yang menganut pemikiran sesat ini membawa beberapa isu seperti penubuhan Suruhanjaya antara agama, IFC, kebebasan beragama, perkongsian perayaan dan acara keagamaan, dan tuntutan penggunaan kalimah Allah oleh penganut bukan Islam. Kewujudan ajaran sesat kerajaan langit ayah pun juga bertitik tolak daripada pemikiran sebegini. Berdasarkan fatwa yang telah diwartakan oleh Kerajaan Negeri Selangor pada 31 Julai 2014, fahaman pluralisme agama adalah sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam. Bagi umat Islam yang berpegang kepada fahaman ini, hendaklah segera bertaubat dan kembali semula ke jalan Islam. Oleh itu, golongan ini hendaklah kita jauhi dan menolak pemikiran mereka supaya kita tidak tergelincir ke jalan kesesatan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perlu ditegaskan di sini bahawa Islam adalah satu-satunya agama yang benar, agama wahyu yang benar-benar datang daripada Allah, satu-satunya agama yang diridai dan diterima oleh Allah. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Sebagai agama yang diterima dan diredai oleh Allah, ada beberapa perkara yang membezakannya dengan agama-agama yang tidak diterima oleh Allah. Di antaranya adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam. Dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihi salam, apakah Islam? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakatal mafrudata wa tasuma ramadana. Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat yang wajib, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bagi mereka yang mencari agama selain daripada Islam pula, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali tidak akan menerimanya, dan segala amalan yang dilakukannya adalah sia-sia belaka. Firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran
ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak daripada orang-orang yang rugi. Jadi sudah jelaslah di sini bahawa hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar, yang hanya diterima dan diridai oleh Allah. Agama-agama selainnya adalah tertolak, dan segala amalan yang dilakukan oleh penganutnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sudah menjadi kewajipan bagi kita untuk memastikan diri serta ahli keluarga kita agar tetap berpegang teguh dengan agama Islam. Hadirin yang berbahagia, Islam tidak menolak sikap toleransi bersama penganut agama lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempraktikkan amalan toleransi bersama penganut agama lain lebih daripada 1400 tahun yang lalu, seperti mana yang tertakluk dalam Piagam Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan seluruh penduduk Madinah di dalam Piagam Madinah yang dikatakan, yang ditulis bismillahirrahmanirrahim, hadza kitabu Muhammadin innal muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yathrib wal yahudi walahiqa bihim wajahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Sesungguhnya ini adalah ketetapan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Islam daripada Mekah dan orang-orang Islam daripada Madinah dan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah, dan begitu juga mereka yang berada di Madinah di kalangan orang Arab yang belum masuk Islam, begitu juga orang-orang Nasrani Najran, dan baki lagi mereka-mereka yang tidak beragama. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memateraikan mereka semua adalah satu ummah, satu bangsa, satu nation daripada bangsa-bangsa atau negara-negara yang lainnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah dan sebagai seorang ketua negara telah menunjukkan suri tauladan yang terbaik dalam soal toleransi beragama. Namun perlu diingat bahawa toleransi ini bukanlah bermakna kita perlu menyamaratakan semua agama. Bahkan agama lain pun tidak boleh mengatakan agama yang lain sama seperti agama mereka. Sesungguhnya pluralisme agama ini bukan hanya musuh bagi agama Islam, bahkan musuh bagi setiap agama. Orang Yahudi mesti berpegang Yahudi yang paling benar, yang lain sesat. Orang Nasrani mesti berpegang Nasrani yang paling benar, yang lain sesat. Orang Buddha mesti beriktikad berpegang Buddha yang paling benar, yang lain sesat. Samalah kita agama Islam, Islam yang paling benar, yang lain tidak benar. Namun di sana kita tidak boleh menafikan pluralistik, kepelbagaian yang dijadikan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin?" Kalau Allah taala menghendaki, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amat senang bagi Allah untuk menjadikan semua manusia yang ada di atas muka bumi ini mukmin semua sekali. Tapi adakah semuanya mukmin? Semuanya Islam? Semuanya masjid? Semuanya surau? Semuanya musalla? Tidak. Bahkan ada gereja, ada ketik, ada tokong, dan ada kepelbagaiannya. Ini dikatakan pluralistik, berbeza dengan pluralisme agama. Kepelbagaian itu menjadi sunnatullah. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Adakah patut engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengikrah, nak memaksai dan menyakiti manusia sehingga mereka semua menjadi mukmin muslim? Istifham bimakna al-inkari. Tidak patut kamu berlaku dengan sekejam itu. Karena itu adalah urusan Allah. Namun hormatilah agama-agama yang lain, di samping berpegang dengan agama kita yang paling benar. Begitulah agama-agama lain, mereka mesti berpegang agama mereka yang paling benar. Jangan dikatakan semua agama sama. Kalau sama, tidak ada manfaatnya agama itu dipeluk berlain-lainan. Bahkan boleh kita nak masuk agama hari ini Islam, esok Buddha, lusa Hindu. Boleh seperti itu? Tidak boleh. Ini benar-benar menyelagukan dan membuat
kerosakan kepada semua agama yang berada di atas muka dunia. Maka sebab tu pluralisme ini bukan hanya musuh bagi agama Islam, bahkan musuh bagi sekalian agama-agama yang lainnya, kerana dia menyebabkan penganut tersebut tidak jelas agamanya apa. Apa dia Islam? Hari Jumaat nampak ke masjid. Apa dia benar-benar Islam tetapi esoknya ke batu keh? Maka ini tidak membuatkan seseorang itu benar-benar seorang penganut agama yang taat. Maka kerana itu Islam juga tidak pernah melarang umatnya berbuat baik dan berlaku adil walaupun kepada mereka yang berlainan agama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Mumtahanah ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhriju min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu, yakni tanah air kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah ini, ambillah pengajaran daripadanya agar dapat dijadikan pedoman dalam hidup kita. Antaranya yang pertama, umat Islam hendaklah meyakini bahawa hanya Islam sahaja agama yang benar dan diredai oleh Allah. Yang kedua, umat Islam hendaklah menolak pemikiran sesat yang cuba untuk menyamaratakan semua agama. Yang ketiga, umat Islam hendaklah berpegang teguh dengan agama Islam dan mengamalkan segala ajarannya berpandukan dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu masuk ke dalam agama Islam dengan mematuhi secara keseluruhan segala hukum-hukumnya Islam, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang dan nyata. Suratul Baqarah ayat 208. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadha yawmil mubarak an takshifa anna kurbatana wa an taghfira lana dhunubana wa an taqdurna min haythu la nahtasib birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dan masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita senantiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan
Kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa. Berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang berlaku. Berhati-hati dan beringatlah selalu walau kita diberi kebebasan untuk bergerak. Ini kerana negara masih memerangi wabak COVID-19. Ini demi keselamatan diri kita serta masyarakat keseluruhannya. Dan kita mengharapkan supaya pihak yang berautoriti agama secepatnya mengkaji SOP yang sepatutnya dikenakan pada masjid dan surau, karena dilihat tidak ada keseimbangannya ketika mana kita bersembahyang masih lagi berjarak-jarak, namun apabila kita hadir ke stadium lalu berapak-rapak tanpa ada penjarakan sosial. Ini sesuatu yang sangat malang dan kita rasa perlu diperbahaskan dan dikeluarkan keputusan dengan secepatnya. Kita mengharapkan pihak autoriti agama mempunyai tindakan yang agresif, membahas dan bermuzakarah tentang hal ini. Sampai bilakah kita mau sembahyang seperti ini jarak-jaraknya? Bagi yang terkena dan terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal, berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin semua diminta untuk berselawat masing-masing dengan mulut masing-masing. Jangan tidak mengerti firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi. Hei orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah olehmu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita berselawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wardallahumma an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi'aini inayatika rabbaniyah wa bihifzi wiqayatika samadaniyah jalalata malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibnil Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengurniakan rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelompok dan golongan yang suka mencela dan mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan.
dan berikanlah pahala yang berlipat kali ganda bagi mereka yang menyumbang dan menderma kepada surau An-Nur, bagi melaksanakan segala program-program dan aktiviti dakwah di dalam surau yang penuh barakah ini ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.